suka dan seronok mendengar apa yang Datuk Ni'mat sebut awal tadi, bahawa kita perlu kembali pada ajaran Islam, Quran dan Sunnah. Persoalannya, saya sempat membuat sedikit penyelidikan kepada kompilasi buletin-buletin kerajaan negeri sejak tahun 90 di mana digagaskan prinsip pentadbiran, ubudiyah, mas'uliyah, itqan. Apa maksud ini di dalam menterjemahkan pentadbiran Islam Kerajaan Negeri Kelantan dalam menyemai perpaduan? Silakan. Apa yang dianjurkan oleh kerajaan negeri dengan konsep ubudiyah, mas'uliyah dan itqan itu ialah untuk menjelaskan kepada kaki tangan awam terutamanya bahawa kerja dan tugas harian mereka itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Bukan hanya untuk mendapatkan sara hidup semata-mata, tetapi kalau kena dengan caranya, dengan niat dan kaedahnya, kerja harian kita boleh menjadi suatu ibadah yang boleh dijadikan bekalan kita pada hari akhirat. Dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT ialah untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Maka daripada situlah keluarnya konsep ubudiyah. Di dalam kehidupan, terutama dalam konteks pentadbiran awam. Yang kedua ialah kita ada tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa yang kita buat ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita jujur dalam tugas kita? Adakah kita telah menunaikan amanah dengan baik? Ataupun kita hanya mengira gaji sahaja? Dan kemudian itqanlah tuntutan agama. Allah SWT ingin melihat orang Islam ni buat benda yang terbaik. Sebagaimana disebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadikan hidup dan mati ini untuk menilai kita manusia, who are the best among you. Macam kau putih sikit boleh tak? No problem. No problem. Oh, skipping in English, no problem. Jadi ialah untuk melihat ahsanu amala itu. Dan Nabi sendiri menyebut bahawa Allah SWT yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Rasulullah SAW menyebut, Allah SWT suka kalau seorang hamba itu melakukan amalan, ialah mesti memperelokkan. Maka kita sebagai orang Islam, apa saja tugas dan tanggungjawab yang kita buat, kita mesti memberikan yang terbaik untuk kerja kita dan untuk penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Justru macam mana kita nak relate, Datuk, apa yang digagaskan oleh Datuk sendiri oleh kerajaan negeri di dalam menyelesaikan kebejatan ummah yang kita nampak orang Islam ni kalau bab bergaduh nombor satu, kan? Yeah. Pandangan Datuk? Pada pandangan saya, masalah yang besar ialah kefahaman. Ramai di kalangan kita tidak memahami ajaran Islam dengan sebenarnya. Majoriti orang Melayu, minta maaf saya sebut, menganggap Islam ni hanya ritual sahaja. Ritual iaitu bila semaya, bila puasa, bila pergi ke Mekah, sudah cukup Islam. Bereh lah. Bereh dah. Sedangkan Islam adalah satu din, satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh. Termasuklah aspek pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya. Semuanya adalah agama. Jadi ini yang masalah yang besar. Jadi kalau kita kena selesaikan aspek ini dahulu, kefahaman ilmu dan kefahaman. InsyaAllah bila benda ini selesai, kita boleh menyelesaikan banyak masalah. Sebab kita tengok dalam sejarah, Al-Quran diturunkan dengan perintah membaca. Iqra'. Dia tak suruh semayang terus, dia tak suruh berpuasa, membaca. Sebab membaca itu asas ilmu. Ibadah yang tidak diasaskan pada ilmu, mungkin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh saya tambah. Ya, sila. Saya setuju dengan apa yang berhormat Datuk Ni'mat sebutkan. Kerana apabila kita melihat Islam tu hanya dalam perspektif ritual peribadatan, kita tidak menghayati Islam itu sebagai satu dinul hayah, sebagai satu cara hidup, kehidupan kita. Kita semayang, tetapi kita tidak menterjemahkan disiplin semayang di dalam disiplin kehidupan kita. Contohnya dari segi akhlak kita. Apakah kita menjaga masa seperti mana kita menjaga masa semayang? Apakah kita menjaga kebersihan seperti mana kita dituntut untuk menjaga kebersihan apabila kita kena berwuduk untuk menyempurnakan semayang? Apakah kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus, yang lemah lembut seperti mana yang kita gunakan dalam bahasa semayang? Sebab itulah perkara-perkara ini yang makin jauh daripada umat Islam. Dan sebab itulah apabila wujud sebarang bentuk isu-isu yang berbangkit, kita mudah bergaduh, kita mudah untuk bertelagah kerana kita tidak mengamalkan akhlak Islam yang sebenar. Umpamanya, Islam menyuruh kita supaya bertasamuh, bertolak ansur dalam perkara-perkara yang kita tidak boleh sepakati. Apakah kita bertolak ansur? Kita lebih berprasangka antara satu sama lain. Kita diajar dalam suratul Hujurat untuk tabayun, untuk cek dulu maklumat, satu-satu maklumat yang sampai kepada kita, especially sekarang ni, dalam Facebook dan sebagainya, Twitter, maklumat-maklumat yang sampai, apakah benar maklumat itu? Allah sebut dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, sekiranya datang kepada kamu seorang yang pelaku dosa, fasik, maka kamu harus tabayyun. Begitu juga dalam surah Hujurat yang lain, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang beriman, jauhilah prasangka, jauhilah prejudis. Kerana sebahagian besar daripada prasangka itu dosa. Jadi perkara-perkara ini melibatkan akhlak. Tetapi apabila kita tidak menghayati Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercakap soal nak memperjuangkan Al-Quran, tetapi kita sendiri tidak menghayati akhlak yang sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran. Akhirnya sebab itulah kita terdedah kepada kebejatan, kebobrokan dan sebagainya. Ya, baik. Datuk Niamam, air dicincang, adakah akan putus? Kalau kita berlaku perbalahan, pergaduhan khilaf, bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana panduan ahli politik di dalam menangani perbezaan itu? Jangan jawab lagi. Kita rehat sebentar. Para penonton, kita akan jumpa selepas ini. Pentas dakwah, air dicincang, adakah akan putus selepas ini? Ya, Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan pentas dakwah. Terima kasih sebab OK sebentar saat ni. OK ni untuk penonton rakyat Malaysia. OK ni maksudnya sabar sebentar. Dia ada satu lagi istilah OK tebeng. OK tebeng. OK tebeng ni dia sabar lepas tu buat juga. Sabar buat juga. Jadi disebut ramai-ramai OK tebeng. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, kita juga berterima kasih sebab sekarang ini kita nampak begitu penuh Balai Islam Lundang Kelantan dipenuhi oleh rakyat Kelantan yang kalau program majlis ilmu memang sungguh doa-doa. Jadi kita beri tepukan untuk rakyat negeri Kelantan. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, saya nak terus kepada Yang Berhormat. Bila berbicara soal perpecahan, bagaimana resipi yang diajar oleh Nabi SAW? Termasuk dalam kita berpolitik, dalam kita berniaga, dalam kita bermuamalat. Silakan Datuk. Ya. Tadi disebut tentang air dicincang, ada keputus. Air yang dicincang tidak akan putus selagi air itu mengekalkan sifatnya sebagai cecair. Tetapi apabila air bertukar sifat menjadi air batu, dia bukan saja boleh diputuskan, boleh dihancurkan. Maka itu asas yang paling utama. Dalam makna tu Datuk. Menyebut tentang soal dia ada dua sini pada pandangan saya. Pertama perbezaan, yang kedua perpecahan. Yang ditolak oleh agama ialah perpecahan. Agama tidak menolak perbezaan. Karena manusia ni memang dilahirkan, dibesarkan dalam suasana persekitaran, orientasi dan latar belakang yang berbagai-bagai. Maka perbezaan itu akan wujud. Hatta dalam rumah tangga antara suami dan isteri pun ada perbezaan. Dalam pandangan, dalam cita rasa dan sebagainya. Tetapi apa yang ditolak oleh agama ialah perpecahan. Perpecahan di atas perkara yang tidak sepatutnya kita berpecah. Kita boleh berpecah dalam soal yang menyentuh akidah. Memang tidak ada kompromi. Dalam sejarah Islam kita tengok dalam Perang Badar, bagaimana sahabat Nabi membunuh bapa saudara dia sendiri, membunuh anaknya sendiri, adik-beradik dia sendiri kerana itu persoalan akidah. Tetapi dalam soal yang tidak menyentuh akidah, sebagai contoh dalam perbezaan pandangan fiqh dan sebagai contoh, pandangan-pandangan tentang kehidupan yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pokok dalam Islam, kita boleh berbeza dan dengan saling menghormati antara satu sama lain. Dan inilah kelemahan umat pada hari ini, ia kita tidak tahu menghormati orang lain. Kita tidak tahu menghormati pandangan yang berbeza dengan kita. Kita nak pandangan kita diterima oleh semua, pandangan orang kita tak pakai. Ini yang jadi masalah kepada kita. Jadi kalau kita boleh bertolak ansur, sebagaimana sahabat-sahabat zaman dulu, sahabat sendiri pun ada perbezaan pandangan yang banyak. Kalau tengok sebagai contohnya waktu Nabi menghantar tentera ke Bani Quraizah, Nabi kata la tusalliyan al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan siapa-siapa sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Jadi oleh kerana perjalanan itu jauh, masa sudah dekat nak habis, ada sebahagian sahabat sembahyang di dalam perjalanan. Dan ada sahabat yang tunggu sampai di Bani Quraizah walaupun waktu sudah luput. Dan bila isu ini dibawa balik ke Madinah, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima dua-dua. Sebab itu adalah cara mereka menterjemahkan kehendak hadis. Nabi kata la tusalliyan al-asar bagi orang yang
semayang di tengah jalan sebab dia kata Nabi nak suruh pergi cepat, biar sampai, biar cepat semayasa. Tak boleh kerana waktu sudah lewat, kita semayasa sinilah. Yang satu pula dia ambil literal. Makna literal, tak boleh semayasa kecuali di Bani Quraizah. Jadi dua-dua ni diterima oleh Rasulullah SAW sebagai ijtihad. Sebagai ijtihad. Dan kalau kita tengok dalam perbezaan mazhab ini, Imam Syafi'i berbeza pandangan dengan gurunya Imam Malik. Ahmad bin Hanbal berbeza pandangan dengan gurunya Syafi'i. Saya. Bukan dalam isu yang kecil, dalam isu yang besar, dalam masalah orang tak semayang. Mereka yang tarikus salah. Tarikus salah dalam pandangan Ahmad bin Hanbal terkeluar pada Islam. Tapi Syafi'i fasik saja. Dan dua ni berbahas, guru dengan murid, tetapi tidak menyebabkan mereka bergaduh dengan tidak ada alasan yang kukuh. Wallahu a'lam. Masya Allah. Begitu cantik contoh ini bawa oleh Yang Berhormat Datuk Ni Amal tadi. Timbul apa yang digagaskan oleh Syekh Muhammad Abduh, malah dipopularkan oleh Hasan Al-Banna. Bekerjasama dalam perkara disepakati, bertolak ansur dalam perkara tak disepakati. Gapo maksud benarnya? Ya, saya nak tambah juga. Bagi saya, air dicincang dia tidak akan selama-lamanya tidak akan putus. Walaupun dia jadi ais sekalipun. Sebab ais ni dia akan cair juga. Sebab tabi'i ais ni dia akhirnya akan cair. Mana sebab kena itulah tunggu cair lah. dia akan cair jugalah. Okey, tak apa. Saya terima dua-dua. Jadi sebab itulah nata'awanu fi ma tafaqna alaihi itu seperti mana yang kata-kata Syekh Muhammad Abduh itu penting. Kita memahami dalam kerangka kita wajib bekerjasama dalam perkara-perkara asas yang kita harus sepakati. Tetapi wa yu'ziru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita bertolak ansur, kita memaafkan dalam perkara-perkara yang tidak kita sepakati. Asasnya ialah yang kita sebutkan tadi ialah ada perkara-perkara khilaf yang memang dibenarkan dalam Islam. Bahkan Umar Abdul Aziz pernah dikhabarkan mengatakan bahawa aku tidak mengimpikan sahabat-sahabat Nabi ini semuanya mempunyai satu pandangan. Kerana kalau mereka mempunyai satu pandangan, nescaya umat ini akan sempit kehidupannya. Tetapi mereka mempunyai kepelbagaian pandangan yang akhirnya berlakulah keluasan pandangan. Itu yang asas yang seperti mana dalam Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran Allah menyebut, walau sya'a laja'alnakum ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalaulah Allah kehendaki, nescaya semua umat ini dijadikan umat yang satu. Spacing belaka. Maknanya malam ni semua pakai baju warna biru belaka ataupun hijau belaka. Tak cantik kan? Boring Malam ni lah. kalau kita tengok kat dewan ni atas bawah warna-warni. Inilah warna-warni kehidupan. Warna-warni kehidupan ni kerana mereka ini diberikan oleh Allah akal pemikiran yang mempunyai kekuatan untuk berfikir. Apabila mereka mempunyai kekuatan berfikir, mereka akan mempunyai pendirian pandangan-pandangan yang berbeza. Sebab itu saya setuju dengan apa yang Muhammad sebutkan tadi. Dia apabila Imam Syafi'i menyebutkan kata-kata hikmah yang kita patut pegang. Kalau orang Malaysia kata kita ni pegang Imam Syafi'i. Jadi kita kena peganglah kata-kata Imam Syafi'i. Apa kata dia? Ra'yi shawab yatahammalul khata' wa ra'yi ghairi khata' yatahammalus shawab. Pandangan aku betul tetapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah tetapi boleh jadi betul. Ini unsur-unsur tasamuh, unsur-unsur toleran. Salamatus sadri. Betul. Lapang dada. Maknanya berlapang dada. Maknanya tasamuh ini berlapang dada. Kita harus berlapang dada dalam perkara-perkara yang kita tak boleh sepakati. Dalam isu-isu furuk, dalam isu-isu cabang agama. Bahkan dalam isu-isu politik itu sendiri pun memang isu-isu yang terbuka. Kalau kita tengok lagi sejarah, umat mula berbeza apabila Nabi wafat lagi. Ya. Apabila Nabi wafat, nak diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah. Itu saja sudah berlaku pertembungan pandangan. Apakah orang daripada muhajirin yang patut jadi khalifah menggantikan Rasulullah. Ataupun orang Ansar yang patut menjadi khalifah. Sebelum Nabi ditanam lagi itu. Maksudnya jasad Nabi belum lagi disemadikan. Itu pun sudah berbangkit soal siapa yang jadi khalifah. Dan dilantik Abu Bakar barulah diselesaikan masalah persemadian Nabi SAW. Sebab itulah asas-asas ini yang harus kita fahami bersama. Kerana Nabi sendiri pun sebenarnya, Nabi menggambarkan kepada kita sebelum Nabi wafat lagi bahawa akan berlaku satu zaman di mana bukan saja satu zaman, bahkan Nabi disebutkan dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah bahawa pada satu hari dia bersama-sama Nabi dan dia menggambarkan bahawa Nabi wa'azana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Aku bersama-sama Nabi yang pada waktu itu Nabi nak memberikan satu nasihat, satu gambaran yang menyebabkan hati kami ini bergoncang. Dada kami rasa cemas dan tanpa disedari air mata berguguran di pipi-pipi kami. Pada waktu itu kami bertanya kepada Rasulullah,
ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa usina ya Rasulullah. Seolah-olah engkau hendak meninggalkan kami jauh untuk meninggalkan kami. Berilah nasihat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyebut, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'a wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, aku nasihatkan kamu, wasiatkan kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Walaupun pemimpin kamu itu adalah dari kalangan hamba abdi sahaja. Tetapi Nabi sebutkan, kalau diberikan umur yang panjang di kalangan kamu, kamu akan dapati bahawa umat ini akan berikhtilaf, akan berbeza pandangan yang banyak. Pada masa itu kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaikum bin nawajis. Pada waktu itu kata Nabi, dalam keadaan kamu melihat perbezaan-perbezaan, perpecahan yang ada ini, maka Nabi pun memberikan nasihat, kamu peganglah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Genggamlah ia dengan gigi-gigi geraham kamu. Maknanya kita kena kembali kepada Al-Quran. Kita kena kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu. Jangan kamu berhasad dengki, jangan kamu berbenci-benci, jangan kamu membelakangkan antara, meremehkan antara satu sama lain. Ini asas-asas yang Nabi letakkan. Jangan badinja lah, badinja. Jangan badinja. Hanja.